Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Khamis 14 Oktober 2021. Kita dapat bersua kembali bagi sesi PDR bagi mata pelajaran sejarah. Okey, jadi sebelum kita belajar seperti biasalah, jangan lupa baca doa sebelum belajar, polisi tingkah laku, etos sekolah, SSBC, selamat, sihat, bersih dan ceria serta diingatkan kepada semua seperti biasalah PBD, itu pentadsiran bilik darjah. Jadi kalau kamu lihat di sini, sebab apa cikgu nyatakan TP4, TP5 dan TP6, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini kita telah belajar sebelum ini. Cuma fokus kita pada hari ini ialah ada tugasan yang perlu kamu buat bagi meningkatkan tahap pencapaian atau tahap penguasaan kamu. Maknanya tajuk ini untuk meningkatkan tahap penguasaan kamu bagi mendapat TP5 ataupun TP6. Okey, kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami mengenai kepentingan menghargai alam sekitar. Okey, dari segi kriteria kejayaan, saya dapat pertama menyatakan kepentingan menghargai alam sekitar. Yang kedua, saya dapat menerangkan mengenai perubahan zaman air batu dengan perubahan alam sekitar. Yang ketiga, menyatakan idea mengenai perancangan masa depan dalam menjaga alam sekitar. Kalau kita lihat di sini, yang kedua ada perkataan zaman air batu. Ini bermakna tajuk perubahan zaman air batu pada zaman dulu tu telah kita belajar. Dan hari ini kita akan kaitkan dengan menghargai alam sekitar. Baik, ini ada antara 6 perkara yang saya nyatakan di sini. Mengapa kita perlu menjaga kepentingan ataupun menghargai alam sekitar. Jadi kepentingan menghargai alam sekitar. Yang pertama, kita kena pasti setiap kehidupan benda-benda hidup di dunia ni atau flora dan fauna ni ada habitat dia. Ada tempat tinggal masing-masing. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita jaga alam sekitar, ia akan menyebabkan tempat tinggal flora dan fauna atau habitat ni terpelihara. Okey, sebagai contoh macam kita kan, kalau kawasan rumah kita dilanda banjir, jadi kita perlu mencari tempat yang baru pula kalau banyak kerosakan yang berlaku. Itu contoh ya. Baik, yang kedua, demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Katakanlah kalau sekarang kita tebang hutan sesuka hati, berlaku banjir, berlaku gempa bumi, maka tak ada dah tempat untuk kita tinggal. Jadi kalau kita sama-sama menjaga alam sekitar, maka generasi akan datang adalah tempat tinggal yang selamat. Ketiga, kesihatan manusia terjamin. Sekiranya air kita dicemari dengan perkara ataupun benda kotor, minyak terpakai dan sebagainya, maka sumber air kita, sungai itu tercemar. Maka kesihatan kita pun akan tercemar lah. Maksudnya kita akan mudah dapat penyakit. Yang keempat, menjamin bekalan sumber alam. Contoh. Contoh kalau kita kata tempat tu tempat kawasan peladangan, kalau kita rosak, kalau kita tak jaga, maka tak adalah sumber-sumber alam ni. Contoh tak adalah tempat nak tanam padi ke, kan, nak tanam kelapa sawit ke, tak ada sumber untuk kita menjana ekonomi kita. Yang kelima, ekosistem menjadi stabil. Kalau kita sama-sama menjaga kepentingan atau alam sekitar ni, contoh kita tidak tebang hutan sesuka hati, kan, kita tak jaga kebersihan sungai ke, kebersihan air terjun ke, jadi tak adalah berlakunya banjir, tak ada berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kalau kita tebang pokok-pokok besar tu, dia menjadi tunjang bumi ni, maka ekosistem tanah tu tidak menjadi stabil. Maka berlakulah kita dahulu dengar tanah runtuh, selalu dengar bangunan runtuh dan sebagainya. Mana bumi tu kekuatan tak ada dah, tak kuat. Yang akhir sekali, yang keenam, sekiranya tempat kawasan tu tempat pelancongan, contoh macam kawasan kita, kawasan pantai, sentiasa menarik orang datang ke kawasan pantai. Jadi kita mesti jaga kebersihan dia, kita jaga alam kita dia supaya bersih, menarik, supaya dapat menarik pelancong datang ke negeri kita. Jadi pelancong ni merupakan salah satu pelancongan ni merupakan salah satu aktiviti sumber ekonomi negara kita. Itu adalah antara 6 kepentingan mengapa kita perlu menghargai dan menjaga alam sekitar.
Baik, yang seterusnya kalau kita lihat tajuk ni perubahan zaman air batu dengan perubahan alam sekitar. Apa kaitannya perubahan zaman air batu dengan perubahan alam sekitar? Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 66 dan 67. Baik, kalau kita lihat dalam buku teks tersebut, okey, dia menceritakan mengenai kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Di mana kata kita lihat kalau zaman air batu kan bumi diliputi air batu. Bila berlaku cuaca yang panas, maka berlakulah pencairan air batu tersebut. Kalau tempat tinggi dia jadi daratan, kalau tempat rendah jadi lautan. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Asia Tenggara, di mana di Asia Tenggara dia ada petas Sunda. Bila berlakunya cuaca yang panas, iklim yang panas, maka air batu tu cair. Jadi dia akan tempat kawasan manusia tu yang biar tadi duduk kat situ yang rendah tu menyebabkan manusia akan bergerak. Haiwan manusia akan bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat, kamu lihat dalam buku teks kamu tu kan, ada kawasan hijau dan peta tu dan kawasan warna biru. Maksudnya itu adalah petas Sunda. Kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Oleh itu, kedudukan petas Sunda mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Daripada bentuk yang asal tu, seluas tu pada warna hijau tua tu, kamu lihat pula kepada peta yang kedua. Okey. Akhirnya, peta yang kedua tu menunjukkan kawasan yang tinggi dalam warna coklat tu merupakan negara yang kita ada sekarang. Dan kawasan petas Sunda yang dulu warna hijau tu telah menjadi laut. Sebabkan apa? Sebabkan perubahan cuaca, iklim panas dan sebagainya. Maka di sini kawasan perubahan iklim itu menyebabkan berlakunya macam iklim perubahan berlaku alam sekitar berubahlah daripada tempat yang dulu yang tak ada tempat tinggal manusia, akan cari tempat lain dan sebagainya. Jadi kesan ni telah berlaku perubahan penempatan manusia dan juga haiwan. Jadi bila air batu juga menyebabkan air panas itu naik, manusia pun akan cari tempat yang lebih tinggi, yang lebih selamat untuk dijadikan tempat tinggal. Okey. Tajuk ni, tajuk muka surat 67 ni, kamu buat bentuk nota dalam bentuk peta pemikiran yang surat aliran perubahan daripada zaman air batu hingga sekarang. Kaitkan dengan perubahan alam sekitar. Okey. Itu tugasan yang pertama. Baik, seterusnya kita tengok pula nyatakan praktik sikap yang perlu ada pada diri kita di sini dan juga masyarakat atau komuniti dalam bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Okey, kalau kita lihat dari diri sendiri, kita kena ada perasaan tanggungjawab dengan tidak membuang sampah di melata tempat. Kita mesti bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan walau di mana kita berada. Tak kira berada di rumah ke, di sekolah ke, pergi pantai ke, kita mesti ada rasa tanggungjawab supaya sampah sarap yang kita di sekitar kita jangan buang di melata tempat. Kita pastikan tempat yang kita betul-betul adalah keadaan bersih. Okey, kalau kita ada tong sampah, kita buang sampah ke dalam tong sampah. Kita kena amalkan sikap tersebut. Kalau kita lihat di sini, negara Jepun, dia memang mengamalkan, rakyat dia mengamalkan jaga kebersihan. Sangat-sangat detail. Maknanya jaga sangat kebersihan supaya mereka dapat hidup dalam keadaan selamat. Jadi sebab tu, kita pihak sekolah, kita melancarkan etos sekolah, SSBC. Selamat, sihat, bersih dan ceria. Di mana ianya bertepatan dengan keadaan sekarang, kita kena pastikan diri kita selamat, kita sihat, supaya kita bebas daripada COVID-19. Kita sentiasa basuh tangan, sanitasi tangan dan bila kita sihat, bila kita selamat, kita bersih, diri kita bersih, kita akan ceria. Bila kita ceria, kita boleh melakukan apa saja aktiviti dalam kehidupan kita. Okay, dari segi masyarakat dan komuniti pula, bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang kedua, melaksanakan kempen melihara dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga, menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong bersih pantai, bersih sungai, bersih kawasan tepi pantai dan sebagainya supaya ia kekal bersih, kekal segar agar dapat menarik orang ramai datang berkelah. Maknanya datang melanconglah ke tempat kita. Okey. Itu adalah perasaan atau sikap yang perlu ada pada diri kita dan juga perlu ada pada masyarakat kita.
Baik, okey, yang seterusnya kita lihat perancangan masa hadapan dalam menjaga alam sekitar. Okey, saya kongsikan di sini sedikit catatan ataupun nota berkenaan tajuk ini. Di mana tingkah laku peruk alam sekitar termasuk kita semula kertas, kita semula kaca, plastik, bateri, minyak masak dan sisa kimia, penjimatan air serta elektrik seperti memadakan lampu bila tidak gunakan. Sebab tu kita selalu ingatkan pada kamu kalau keluar kelas, pergi rehat, padam lampu, padam switch kipas dan sebagainya. Kita kempen jimat elektrik. Meningkatkan suhu penyarang udara dan menutup komputer bila tidak digunakan. Okey, sebagai contoh, kita ada program ataupun kita ada kelas Ekowira. Kelas Ekowira ni dia rancangkan program Promik, program orang minyak. Maknanya kita kumpul minyak-minyak terpakai dan kita jual kepada syarikat tertentu. Syarikat ni pula akan kita semula minyak tersebut seperti menghasilkan sabun, menghasilkan lilin dan sebagainya tu. Mana daripada minyak terpakai tu kita boleh buat semula barang-barang yang boleh kita guna semula. Baik, begitu juga kita guna semula atau kita cawan kertas, menggunakan perkhidmatan pengantar awam atau berkongsi kereta ke tempat kerja, berbasikal atau berjalan kaki. Ianya mengurangkan pencemaran udara daripada asap kereta, daripada asap lori tu ada pencemaran udara sebenarnya. Jadi kalau kita naik kenderaan awam, kita menjimatkan masa kita dan juga kita mengurangkan pencemaran udara. Menggunakan penggunaan kertas untuk mencetak dan menggunakan bekas makanan sendiri ketika membeli makanan. Sebab tu sekarang ni, kita lihat kali di hujung minggu, Jumaat Sabtu kalau kita pergi pasar raya tidak bekalkan kita dengan beg plastik. Malah mereka galakkan kita bawa beg daripada rumah. Okey, selain itu, amalan lestari yang boleh diperhatikan ialah bawa beg kita semula atau plastik ketika membeli belah. Mengurangkan tong sampah di tempat kerja dan menggalakkan penggunaan tong sampah kita semula. Sebab kita ada kita tong semula, okey. Tong isi kaca, isi kertas, isi plastik dan sebagainya. Penguatkuasaan ini adalah peranan pihak kerajaan lah. Penguatkuasaan dan pematuhan terhadap peraturan perlindungan alam sekitar dalam sebuah organisasi mampu mempengaruhi motivasi pekerja. Maknanya kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Maknanya kalau buang sampah pada tempat, denda RM500. Contoh Jadi, maka rakyat tidak akan buang sampah lah sebab takut kena denda. Okey, pelaksanaan amalan pekerja ke arah pengurusan alam sekitar lestari bergantung kepada visi, misi, perancangan dan strategi jelas untuk perlindungan alam sekitar. Baik, kita ada kempen hargai alam sekitar, kempen tanam pokok bakau di tepi pantai, di paya bakau dan sebagainya supaya ekosistem kita tu berada dalam keadaan baik. Baik, ini ada link vegetarian di mana ni ada sikit kalau kamu nak baca kamu boleh tengok sini. Banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita rancang untuk menjaga alam sekitar pada masa akan datang. Kalau kita lihat ni gambar ni wajah-wajah kanak-kanak jadi masa depan mereka lah kalau kita jaga sekarang, masa depan mereka akan sihat. Okey. Okey, seterusnya pergi pada tugasan lah seperti biasa. Tadi dah ada satu kan tugasan buat nota tu dalam bentuk peta pemikiran. Teruskan juga tulisan kamu. Yang pertama isi link kehadiran serta jawab soalan yang disediakan. Kedua, tulis nota yang terdapat dalam video ni dalam buku tulis sejarah. Yang ketiga, jawab soalan atau latihan pengukuran atau pengayaan yang isikan dalam GC. Untuk sekarang ni saya tak masukkan dalam GC. Jadi saya akan keluarkan atau tulis soalan dalam grup tulis sejarah dan kamu jawab di situ. Okay, tugasan sama bentuk kumpulan ataupun individu saya akan tulis dalam grup sejarah kita. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang dapat ikuti pendidikan dengan baik. Selamat belajar dan pastikan diri kamu berada di rumah dalam keadaan selamat. Jangan pergi mana-mana sekiranya tidak perlu. Stay at home, stay safe supaya kita sentiasa bebas daripada COVID-19. Okey, sekian. Assalamualaikum.